Dan kita mahu ke Kota Baru, Kelantan bersama Wakil Asrawani Mafandi Muhammad untuk perkembangan di sana. Silakan. Ya, Jasmine. Terima kasih Jasmine dan juga Haris di Kuala Lumpur. Saya berada di SK Peringat di Kota Baru ini bagi membawakan proses pengundian di Kelantan ini dan juga di Kota Baru, dan pagi tadi cuacanya agak baik, namun pada waktu ini kita melihat perubahan awan sudah berarah awan gelap. Dan kita mengharapkan supaya tidak hujan dalam masa beberapa jam lagi, kerana sekiranya berlaku hujan yang turun mungkin akan membantutkan proses ataupun anak muda untuk keluar mengundi pada sebelah petang. Apapun pada tengah hari ini kita merasa bertuah kerana berkesempatan bersama dengan Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun yang mungkin boleh berkongsi maklumat dan juga info berkenaan dengan proses ataupun perjalanan pilihan raya di Kelantan pada hari ini. Jadi terima kasih Datuk kerana sudi bersiaran secara langsung bersama dengan Asrawani. Umum ingin mengetahui jumlah peratusan keluar mengundi setakat jam ini. Bagaimanakah peratusannya? Adakah meningkat ataupun masih lagi bertahan? Bagaimana Datuk? Okey, terima kasih sekali lagi pada Asrawani. Untuk peratusan mengundi, Alhamdulillah. Tadi kita rasa risau sikit pasal pukul 10 tadi baru 8.17%. Tapi dalam tempoh 2 jam hingga 12 tadi, kita telah pun meningkat hingga 31% lebih. Iaitu seramai 433,209 dah keluar mengundi hingga jam 12. Dan peningkatan ini kita jangka akan berterusan. Kalau kita tengok ni makin ramai yang datang. Dan kita percaya menjelang pukul 2 mungkin kita dah dapat melepasi 50%. Jadi setakat ini daerah yang paling meningkat ialah di Gua Musang, 36%. Dengan jumlah pengundi yang 25,304 daripada 16,000 pengundi yang ada. Jadi saya percaya trend ini akan berterusan. Dan Alhamdulillah hari ini cuaca pun baik. Walaupun nampak sedikit tadi macam dia kata mendung, tapi saya rasa menjelang petang pun tak ada hujan lah. Laporan daripada pihak ramalan cuaca pun hari ini baik. Dan kita juga di kontingen Kelantan juga merasa amat bertuah kerana walaupun kita juga menghadapi masalah banjir, iaitu di Rantau Panjang masih ada lagi 4 PPS yang dibuka, dan 3 daripada PPS ini adalah merupakan tempat mengundi, iaitu di Sekolah Kebangsaan Tok Deh, Sekolah Kubang Kual dan juga di Gor Priok. Jadi ketiga-tiga tempat ini mengikut pegawai yang bertugas di sana, dapati perjalanan proses pengundian berjalan dengan baik. Dan aturan yang dibuat oleh pihak-pihak cantik, bersih, sistematik, dan kita percaya ini tidak mengganggu walaupun banjirnya masih ada dengan 115 keluarga, dengan 401 orang lagi masih ada, tetapi ianya berjalan dengan baik. Jadi kita percaya di tempat-tempat lain yang tidak mengalami banjir lebih baiklah sistem ini. So bagaimana dari sudut bangunan dan juga kedudukan pusat pengundian di PPS yang sama itu? Adakah diasingkan atau bagaimana? Sebelum lagi kita dah merancang daripada awal. In fact kita ada 265 yang tempat perpindahan banjir dengan pusat pemindahan sementara dengan pusat mengundi ini yang bertindih. Tetapi setakat ini hari ini ada 3 lah. So kita dah rancang lebih awal. Jadi hari ini bila kelawatan dibuat, dapati proses itu tidak mengganggu langsung sebab untuk mangsa-mangsa banjir akan berada di blok yang belakang, dan untuk proses mengundi ini di bahagian hadapan. Jadi tidak ada masalah dari sudut itulah. So Datuk, semalam saya melihat kemeriahan perantauan khasnya dan rakyat Kelantan yang keluar secara beramai-ramai memenuhi jalan raya di Kelantan ini, termasuklah jalan bandaran, jalan utama. Bahkan mereka juga berkonvoi, bukan setakat motosikal mereka berkonvoi. Bahkan lori pun saya tengok semalam ada yang berkonvoi dan menggunakan alat-alat kemping. Jadi semalam juga dilaporkan berlaku kesesakan yang teruk di jalan utama di Kota Baru khasnya, di mana ada yang mengatakan mereka terpaksa berjam-jam untuk sampai ke rumah. Jadi saya tengok pagi tadi jalannya masih clear lagi, namun jangkaan mungkin orang kata apabila berlakunya kesesakan bagaimana dari sudut pemantauan pihak polis sendiri. Okey, untuk trafik ini saya rasa bukan di Kelantan saja. Dalam kita tengok dalam media sosial, di semua kontingen, semua negeri pun mengalami masalah yang sama. Tapi di Kelantan ni kita telah menghadapi mempunyai pengalaman apabila musim raya, terutamanya raya Aidiladha yang selalu ramai. Tetapi semalam dia perubahannya ialah kali ini pilihan raya ini melibatkan pengundi muda. Jadi apabila cuti 18-19 ini ramai pengundi muda yang balik, dan kita tengok pertambahan kenderaan pun hampir 10%.
Daripada hari 18 hari bulan kita dah melihat trend itu. 5%, 6% hingga pada menjelang malamnya 10% kenderaan bertambah. Jadi semalam adalah merupakan mungkin pemuda-pemuda ni nak meluahkan rasa gembira mereka ataupun excited lah untuk mengundi kali pertama. Jadi diserlahkan melalui itu. Jadi walaupun begitu kita telah mengaturkan seramai 20 orang pegawai dengan 150 anggota trafik yang memang khusus untuk jalan raya. Dan semalam mereka memang bertukus lumus dan terutama di Kota Baru lah. Pasal bandar di Kota Baru ni semua tumpah di sini. Bukan hanya nak marahi, nak makan, bawa family dan sebagainya. Tapi menjelang pukul 1 kita dah dapat clear lah. Bukan jam sebenarnya, ialah pergerakan itu agak perlahan. Di skala 3 dan saya rasa yang merungut tu mungkin tak ramai. Mana ramai itu seronok. Jadi dia berada dalam mood yang sama yang ada di bandar ni. Apapun kita mengambil pengalaman ini untuk menentukan semasa penjumlahan undi nanti atau selepas pengumuman dibuat mungkin akan berlaku keadaan yang sama. Jadi kita telah bincang pagi tadi dengan semua ketua jabatan dan ketua polis daerah untuk melihat apa strategi kita. Dan saya nasihatkan kepada mereka-mereka ini yang mana nak keluar dengan meraihkan dan sebagainya berpada-pada, bersederhana. Tadi disebut lori dan sebagainya. Tak sepatutnya lori keluar dalam saat ini. Jadi kita akan ada strategi kita dan saya tak nak kita dalam keadaan meriah ni kita nak beri saman dan sebagainya. Tetapi kalau keadaan memaksa, kita akan saman. Dan kepada tuan punya lori tanah ke, lori apa ke, janganlah biarkan anak-anak muda kita menggunakan lori. Sekadar untuk meraihkan, saya rasa tidak ada masalah. Polis akan sentiasa menjaganya. Tapi jangan menyebabkan kesukaran, kesusahan kepada pengguna lain. Jadi orang lain banyak lagi hal kecemasan. Tambah-tambah pula hospital duduk tengah bandar. Mungkin orang ada kecemasan ke hospital dan ini perlu difikirkan. Dan marilah kita raihkan kejayaan dan sebagainya dengan cara yang terbaik supaya tidak menyusahkan orang lain. Hasil pemerhatian pihak polis malam tadi sehingga tamat waktu berkemping dan juga di waktu pagi ini, ada tak insiden-insiden ataupun laporan yang diterima oleh pihak polis berlakunya provokasi ataupun apa-apa jua lah di seluruh negeri Kelantan ini? Setakat semalam tak ada. Kita cuma setakat ini kita ada menerima 401 laporan polis. Tetapi kita membuka 19 kertas siasatan. 18 kertas siasatan dan 1 kertas inkuari. So, semalam insiden tak ada. Cuma saya melihat apabila pemuda-pemuda ini keluar dengan cara begitu, mungkin sedikit sebanyak akan memberikan menyebabkan kesukaran pada orang lain, kesusahan pada orang lain. Ini yang kita nak pastikan. Jadi, report tidak ada. Cuma kita berhati-hati supaya janganlah tindakan ini akan mencetuskan sesuatu di pihak yang lain. Jadi setakat ini alhamdulillah pihak polis, saya tengok semalam ketua polis daerah pun keluar sampai pagi dan kita monitor melalui semua daerah dan semua ketua polis daerah berada di lapangan. Dan ini menyebabkan tindakan-tindakan kita cepat. Macam semalam di kawasan airport ramai berkumpul tapi kita dapat luraikan. Begitu juga di kawasan Pasir Pekan. Jadi inilah tempat-tempat tumpuan yang kita jangka untuk malam ni pun kita bersedia lebih awal dan kita akan tentukan tidak ada pergerakan secara ramai-ramai, tidak ada berkumpul di tempat-tempat yang tak sesuai yang menyebabkan gangguan lalu lintas. Sepanjang hari ini ada tak insiden orang kata kemalangan ke ataupun kematian mungkin di pihak petugas ataupun di mana-mana pusat? Di sebelah luar ada laporan yang mengatakan ada rebah kerana serangan jantung, mungkin kerana orang kata pekerja keras ataupun sebagainya. Di Kelantan ini ada tak setakat ini? Ada satu kes awal pagi tadi semasa kita proses membawa peti undi dan kertas undi ke tempat-tempat mengundi. Salah seorang pekerja Pacabar iaitu ejen kepada polling agent, counting agent dan juga apa dipanggil satu lagi adalah barong. Ejen barong. Jadi seorang berusia 53 tahun jatuh di tempat itu sebelum memulakan kerja. Dia dah sampai di tempat itu tapi belum memulakan kerjanya, jatuh dan disahkan meninggal dunia. So apapun punca kematian kita hantar jenazah ini ke mangsa ke hospital untuk tentukan. Tapi ini satu yang malang lah, baru nak start bekerja kan. Itulah mungkin ada sejarah-sejarah lampau, kita pun akan periksa lah. So Datuk, akhir sekali kita jangkaan Datuk sendiri terhadap peratusan keluar mengundi di Kelantan ini dan juga proses perjalanan secara keseluruhannya pilihan raya di negeri Kelantan membabitkan 14 parlimen. Okey, pada pemerhatian saya dan laporan daripada pegawai-pegawai yang ada di lapangan, kerana pegawai-pegawai kita ada wakil dari semua-semua tempat,
perjalanannya begitu lancar. Begitu lancar. Dan saya melihat Gua Musang dengan 36% menjelang pukul 12. Sesuatu yang bagus sebab Gua Musang ni memang kita tahu dari segi perjalanan yang sukar dan sebagainya. Tetapi mampu sampai 36%. Jadi saya percaya tempat-tempat lain tidak akan menghadapi masalah. Dan kalau kita tengok tadi pun pergerakan orang yang datang mengundi ini begitu cantik. Yang begitu lancar. Dan saya jangkakan menjelang pukul 2 kita akan melebihi 50 atau 60%. Terima kasih Datuk Muhammad Zaki Harun, Ketua Polis Kelantan yang saya kira begitu panjang lebar memberikan input dan juga maklumat kepada rakyat Kelantan bagi mereka membuat persediaan untuk keluar mengundi. Sekarang ini kita tengok kawasan pusat pengundian di SK Peringkat ini sudah berkurangan sedikit berbanding dengan pagi tadi dan mungkin seperti yang Datuk perkatakan sebentar tadi, jangkaan mungkin di sebelah petang selepas jam 2 ataupun jam 3 akan orang kata keluar anak-anak muda ini untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Jadi saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan dari Kelantan. Kita kembali bersama dengan Jasmine dan juga Haris di Kuala Lumpur. Silakan.